السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Kita hadis yang 374 daripada kitab Bulughul Maram. Katanya babu salati tatawwu', bab pada menjelaskan sembahyang sunat. Jadi kita masuk dalam bab baru, iaitu bab pada membincangkan bab berkenaan dengan sembahyang sunat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang, ada sembahyang fardu dan ada sembahyang sunat. Ada sembahyang fardu yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada setiap mukallaf. Hak tu sembahyang hak fardu 5 waktu telah, hak tu kita tahu belakalah. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Hak tu sembahyang fardu hak yang Allah Ta'ala fardukan kepada setiap mukallaf yang cukup syarat-syarat wajib. Dia ada satu lagi sembahyang wajib juga. Sembahyang fardu juga. Wajib jugalah. Akan tetapi bukanlah Allah Ta'ala yang mewajibkan kepada mukallaf. Ada sembahyang dia, sembahyang hak yang seorang tu bernazar. Jadi apabila seorang tu bernazar untuk sembahyang, maka wajib dia kena sembahyang. Pada asalnya Allah Ta'ala tidak mewajibkan sembahyang tersebut. Pada asalnya sembahyang itu adalah sunat. Tetapi apabila dia mewajibkan ke atas diri dia untuk mengerjakan sembahyang, maka hukum dia wajib dia sembahyang. Okey, itu dipanggil sembahyang hak yang wajib kerana nazar. Yang keduanya sembahyang sunat. Sembahyang sunat. Sembahyang sunat dia terbahagi kepada beberapa bahagian dengan melihat kepada beberapa perkara. Yang pertamanya sembahyang sunat terbahagi kepada 3. Yang pertamanya sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Ini disebut dalam kitab fiqh, sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Ada waktu dia. Contoh sembahyang sunat yang mempunyai waktu adalah sembahyang sunat rawatib. Sembahyang sunat rawatib maksudnya sembahyang sunat yang kapit. Orang kita kata kapit sembahyang fardu. Sebelum zuhur, lepas zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, lepas maghrib, sebelum isyak, lepas isyak, tu dipanggil sembahyang sunat rawatib. Yang mana sembahyang sunat rawatib adalah sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Masuk waktu sembahyang sunat rawatib apabila masuk waktu sembahyang fardu zuhur. Adalah perbincangan yang panjang. Okey. Yang keduanya sembahyang sunat yang mempunyai sebab. Sembahyang sunat dia mempunyai sebab. Dia tidak terikat dengan waktu. Apabila ada sebab, maka sunat sembahyang. Yang mana sebab terbahagi kepada 3. Yang pertamanya sebab hak yang lepas dah. Sebab hak yang lepas dah. Sebab hak yang lepas dah. Contoh, kita buat contoh Contoh, di sana ada sembahyang yang dikenali dengan sembahyang sunat wudu. Sebab mana kita sembahyang sunat wudu? Sebab kita ambil wudu. Ambil dah wudu tadi. Ada tak terikat dengan waktu-waktu yang tertentu? Tak ada. Asal ambil wudu je. Sunat kita sembahyang lepas daripada kita ambil wudu. Sembahyang sunat tawaf. Maksud dia sunat tawaf? Sunat kerana kita telah mengerjakan tawaf. Ada tak terikat dengan waktu tertentu? Tak ada. Apabila kita tawaf, dah kira lah tawaf siang ke malam ke pagi ke petang ke. Maka lepas daripada kita selesai tawaf, sunat kita sembahyang 2 rakaat. Itu dipanggil sembahyang sunat yang mempunyai sebab, yang mana sebab dia telah lepas, telah berlaku. Dia ada sembahyang sunat sebab dia akan datang, sebab dia belum berlaku. Sebab dia kita sembahyang dulu
Sebab dia kita sembahyang kerana sebab dia akan datang lepas daripada ni. Sebagai contoh lah, sembahyang sunat ihram. Kita nak ihram sama ada haji ataupun umrah, sunat kita sembahyang 2 rakaat. Bila sunat sembahyang? Sebelum daripada kita berniat. Sebelum daripada kita berniat, kita sembahyang 2 rakaat. Dah sembahyang sunat benda dipanggil sunat ihram. Dah bila kita nak ihram? Ni ya. Atau dipanggil sembahyang sebab dia sembahyang sunat yang mempunyai sebab dia akan datang. Itu sebagai contoh. Dia ada lagi sebab hak yang sedang berlaku. Sebab yang sedang berlaku. Contoh sembahyang sunat gerhana. Baru ni kan ada gerhana bulan. Sebab dia kita sembahyang sebab sedang berlaku gerhana. Sebab tu kalau gerhana lepas dah, sebelum masuk gerhana nak sembahyang tak boleh. Baru ni katakanlah gerhana, kata sebelum pukul 1 kita nak sembahyang pukul 10 sebab dah pukul 1 kita dah nak sembahyang. Pas Zuhur dah nak sembahyang awal. Tak boleh. Nanti habis gerhana pun tak boleh. Sebab dia sembahyang gerhana, sama ada gerhana matahari, gerhana bulan, sembahyang sebab hak yang sedang berlaku. Okey. Jadi yang pertama sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Yang keduanya sembahyang sunat yang mempunyai sebab. Sebab kita terbagi dah kepada 3. Yang ketiganya sembahyang sunat mutlak nama dia. Sembahyang sunat mutlak adalah sembahyang sunat yang tidak terikat dengan waktu dan sebab. Tidak terikat dengan waktu dan sebab. Maksudnya dituntut kita sembahyang. Dituntut kita sembahyang. Seafdal ibadat adalah ibadat sembahyang. Dah sembahyang dia, sembahyang sunat. Sunat dia sunat mutlak. Tak ada waktu dia dan tidak ada sebab dia. Sembahyang dia. Lepas malam ni, lepas daripada isyak tu, kira jadi benda imam tinggi sikit, pakai malah tidur dah malam ni nak sembahyang sampai ke subuh pagi esok. Boleh sembahyang sunat mutlak. Boleh, tak ada masalah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbincangan pembahagian sembahyang ni, sembahyang sunat pula dia terbagi kepada sembahyang sunat yang dituntut kita lakukan secara berjamaah, sembahyang sunat yang tidak dituntut kita melakukan dia secara berjamaah. Ada perbincangan yang kita akan bincang lagi akan datang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma sebelum daripada kita baca hadis yang pertama dalam bab sembahyang tatawwu', suka juga amun nak sebut bahawasanya sembahyang ini adalah satu ibadat yang cukup ditekankan oleh agama kita, dan ia adalah penghubung di antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ibn Hibban dalam kitab sahihnya, Imam Hakim An-Naisaburi dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, ni nama kitab-kitab hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu khairu mawdu'." As-salatu khairu mawdu'. Sembahyang adalah sebaik-baik ibadat yang dijadikan, yang diletakkan oleh syarak. Sebaik-baik ibadat yang agama kita, yang Allah Ta'ala letakkan bagi kepada kita, jadikan untuk kita adalah sembahyang. Kata Rasulullah, "Man syaa istakthara wa man syaa istaqalla." Sesiapa yang berkehendak untuk membanyakkan sembahyang, silakan, perbanyakkan. Sesiapa yang berkehendak untuk mengsedikitkan sembahyang, silakan, sedikitkan. Tapi dikena ingat, sembahyang adalah sebaik-baik ibadat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lamu anna khaira a'malikumus shalah." Mungkin dah tahu bahawasanya sebaik-baik amalan kamu adalah sembahyang. Sebaik-baik amalan kita adalah sembahyang. Baik. Dan sembahyang sunat adalah ibadat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah daripada sembahyang fardu. Sembahyang fardu yang duduk peringkat yang pertama. Sembahyang sunat dia duduk peringkat yang kedua. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Sesiapa yang memusuhi wali aku, maka aku isytiharkan perang kepadanya. "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidak ada sesuatu perkara ibadat yang hamba aku mendekatkan diri kepada aku, yang paling aku kasih berbanding dengan hamba-Ku melakukan apa yang diwajibkan kepadanya. Dia melakukan perkara-perkara yang diwajib, termasuk sembahyang yang diwajibkan, tu yang paling Allah Taala kasih. "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Sentiasalah hamba-Ku mendekatkan diri dia kepadaku dengan melakukan perkara-perkara sunat, sehinggalah aku kasih kepada dia. Baik. Jadi antara perkara yang Allah Subhanahu wa taala suka, Allah Taala kasih adalah memperbanyakkan sembahyang sunat. Okey, memperbanyakkan ibadat sunat termasuklah sembahyang. Jadi kita bincang berkenaan dengan sembahyang sunat.
Teguhnya kata dia, an Rabi'ah bin Ka'b an Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami radhiyallahu anhu qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam sal faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah faqala aw ghayra dhalik qultu huwa dhak qala fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud rawahu Muslim. Maksudnya daripada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat Rasulullah yang susah, fuqara. Dia di antara sahabat Rasulullah yang menjadi ahli suffah, orang yang duduk di serambi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, Rasul kata, mintalah. Rasul suruh dia minta benda. Nak minta dengan Rasul, ikutlah minta benda pun. Minta benda pun. Allah. Kita kalau Rasul suruh minta lagu tu, tak semualah, mungkin kebanyakan hak yang duk mikir hak tak dunia semua duk dalam kepala otak sembahyang pun ada dunia lagi, minta dunia lah. Maksudnya minta harta yang banyak, minta tu, minta ni kan. Rasul suruh dia minta. Okey. Sebab mana Rasul suruh dia minta? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak balas kebaikan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak balas kebaikan dia. Dan kebaikan dia yang dia buat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya hadis ini ada panjang, ada sebelum daripada perkataan Rasulullah minta ni ada cerita dia. Yang mana Imam Muslim menceritakan bahawasanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami menyebut kuntu abitu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bermalam di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasul tidur dia ada sama-sama. Tujuan dia fa'ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi. Tujuan untuk khidmat kepada Rasulullah. Jadi kalau Rasul bangun malam, Rasul qada hajat, maka Rasul perlu kepada air untuk basuh, untuk istinja dan untuk berwudu, maka dia datangkan perkara tersebut kepada Rasulullah, disiapkan air untuk Rasulullah. Maksudnya dia sentiasa khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sentiasa khidmat kepada Rasulullah. Dia ada beberapa orang sahabat yang cukup kuat berkhidmat kepada Rasulullah. Antaranya adalah Anas bin Malik, antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud, antaranya adalah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dia sentiasa khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah apabila orang tu buat baik kepada dia, dia akan balas dengan kebaikan. Bahkan dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Dawud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah sesiapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Ketika manusia buat baik kepada dia, dia kena pandai berterima kasih. Dan itu termasuk dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah nak berterima kasih kepada dia atas kebaikan yang dia buat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain juga diriwayat oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Sesiapa yang buat baik kepada kamu, maka balaskan kebaikan dia. Membalas baik kebaikan dia. Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu. Kalau sekiranya mu tidak dapat benda yang mu dapat balas kebaikan dia, maka berdoa untuk dia. Hatta tarawna annakum qad kafa'tumuh. Sehingga mu nampak, mu sendiri nampak mu saat itu balas dah kebaikan dia. Jadi ketika mana orang buat baik kepada kita, apa yang dituntut oleh agama kita adalah kita balas dengan kebaikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Jadi apabila Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami sentiasa orang susah tapi sentiasa khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak balas kebaikan dia. Maka Rasulullah suruh kata, mu mintalah nak minta benda pun. Kalau dia minta harta, Rasul akan bagi harta. Kalau minta bini, Rasul akan pisau untuk bagi orang puang. Rasul suruh minta je. Nak minta benda. Okey, cuba kita tengok benda yang dia minta. Benda yang dia minta. Baik. Katanya, mintalah kamu. Rabi'ah berkata, aku meminta kepadamu agar aku boleh menyertaimu di dalam syurga. Allah. Dia minta, tak ada minta lain. Minta biar dia boleh bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Nak boleh duduk bersama dengan Rasul dalam syurga bukan perkara yang mudah, perkara yang susah. Kerana syurga ni adalah
barangan Allah yang cukup mahal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah sesungguhnya barangan Allah Taala terlalu mahal, bukan barang murah. Kita hak yang ada orang jual atas dunia lah ni bukan semua benda hak yang kita boleh beli. Bukan semua benda hak yang kita boleh beli. Hak murah-murah beli hak murah-murah. Hak mahal-mahal tak boleh. Ni kita kata musim tahun baru daftar sekolah. Ada sekolah Allah mahal kena bayar, ada sekolah benda hak yang murah. Kita hak mahal-mahal dah orang cetang dah nak bayar. Maksudnya hak atas dunia bukan semua benda hak yang kita boleh beli. Apatah lagi untuk mencapai syurga Allah. Syurga Allah adalah barangan yang cukup mahal. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah barangan Allah Taala cukup mahal. Ketahuilah barangan Allah Subhanahu wa taala adalah syurga. Maka kita kena beli syurga Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan hak yang kita buat dan dengan kejahatan hak yang kita tinggalkan. Jadi bukan mudah untuk mencapai syurga Allah, apatah lagi untuk menduduki tempat yang tinggi. Dia nak bersama dengan Rasul dalam syurga, tempat yang tinggi Allah. Yang pertama sekali kita dapat faham perasaan cinta Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami terhadap Rasul cukup tinggi. Perasaan cinta sehingga kan ketika di atas dunia dia sentiasa bersama dengan Rasul kerana dia cinta kepada Rasulullah. Dan oleh kerana dia melihat bahawasanya dunia adalah bersifat sementara, manakala negeri akhirat kekal abadi. Dan dia melihat bahawasanya bukan mudah untuk mencapai kedudukan yang tinggi dalam syurga, maka dia mengambil kesempatan tersebut ketika Rasul bagi peluang kepada dia untuk diminta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia minta syurga. Dia sebenarnya syurga kena minta dengan Allah. Tapi maksud dia minta dengan Rasulullah bukanlah dia beriktikad Rasul sebagai Tuhan, bukan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan seorang rasul yang mana doa dia mustajab, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh berdoa kepada Allah agar Allah Taala kurniakan kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu taala anhu syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kenapa kau tidak meminta perkara yang lain?" Apa nak minta benda lain? Minta itu je. Tak ada benda lain ke nak minta? Kalau cakap kita, benda lain tak ada ke benda lain? Sebab benda ni bukan benda yang kecil, benda yang besar. Baik, Rabi'ah menjawab, hanya permintaan itulah yang aku inginkan, aku tak mahu benda lain. Orang susah di antara sahabat yang duduk di serambi masjid Rasulullah, tapi dia minta itu je. Permintaan lain ada. Tanah ada. Projek ada. Kalau kita sama kita kan. Jadi dia nak dia kedudukan yang tinggi dalam syurga Allah. Ada tak permintaan yang lain? Tak ada permintaan lain. Hak tu je. Baik. Okey, tengok benda Rasulullah jawab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau begitu, bantulah aku agar dapat merealisasikan permintaanmu itu dengan banyak melakukan sujud." Bantulah aku untuk mencapai permintaanmu tu dengan perbanyakkan bersujud. Apa maksud bersujud di sini? Bukan pas sujud. Kita cerita dah kan, sujud sebelum minggu lepas kan kita cerita sujud. Ada sujud dalam sembahyang, ada sujud di luar sembahyang. Di luar sembahyang mesti kena ada sebab menurut pandangan mu'tamad. Kalau tak ada sebab tidak dibolehkan. Sebabnya adalah tilawah ataupun syukur, tu menurut pandangan mu'tamad. Baik. Jadi perbanyakkan bersujud dengan maksud perbanyakkan sembahyang. Sembahyang fardu 5 waktu je. Maksud dia perbanyakkan sembahyang, lepas daripada sembahyang fardu perbanyakkan sembahyang sunat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kenapakah ketika mana Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami meminta daripada Rasulullah untuk bersama dengan Rasul dalam syurga, Rasul suruh dia perbanyakkan sujud? Kerana yang pertamanya adalah sebab seseorang hamba masuk syurga adalah dengan kebaikan hak yang dia buat. Dan benda ni pernah kita cerita dah sebelum daripada ni. Berapa bulan dah, tak tahu lepas ke, tak ingat dah. Kita pernah cerita dah sebelum daripada ni bahawa saja masuk syurga adalah dengan sebab amalan kebaikan hak yang kita buat.
dengan sebab amalan kebaikan hak yang kita buat. Dan kita pernah kita cerita juga berkenaan dengan hadis hak yang kita kata yang disebut oleh Nabi sallallahu hadis hak yang menjelaskan bahawasanya masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, tu kita cerita panjang lebar sebelum daripada ni. Baik, jadi sebenarnya masuk syurga adalah dengan sebab amalan kebaikan, dan boleh juga kita kata masuk syurga dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara ringkasnya kita sebut balik sebab hak yang kalau 2-3 bulan lepas dah ingat apa tu hak tahun lepas. Hak malam bagai pun dah ingat dah. Jadi kita sebut mula, biarlah tak apa. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk syurga adalah dengan sebab amalan kebaikan. Antara amalan kebaikan hak yang cukup mulia, cukup besar, hak yang paling hebat, hak yang Allah Taala jadikan adalah sembahyang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami mengerjakan sembahyang agar dia memperolehi syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyakkan melakukan ibadat tersebut. Jadi kita ulang balik, benda kita masuk syurga adalah dengan sebab amalan kebaikan, dan boleh kita kata masuk syurga dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita kata masuk syurga dengan rahmat, kita jangan mengabaikan kebaikan ataupun amalan-amalan kebaikan. Kita jangan kita memandang rendah dengan amalan-amalan kebaikan. Itu adalah satu kesilapan. Dalam Al-Quranul Karim ada ayat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu ke dalam syurga bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang telah kamu amalkan. Masuk syurga dengan sebab apa yang telah kamu amalkan. Manakala hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawasanya lan yadkhula ahadukum al-jannata bi'amali, seorang di kalangan kamu tidak masuk ke dalam syurga dengan amalannya. Sebenarnya hadis ni ada huraian yang perlu kita kena huraikan. Jangan kita hanya melihat kepada hadis ni tanpa melihat kepada dalil-dalil yang lain. Banyak sekali dalam Al-Quranul Karim menyebut bahawasanya masuk syurga dengan amalan kebaikan. Begitu dalam hadis, banyak sekali hadis yang menjelaskan bahawasanya masuk syurga dengan amalan kebaikan. Tapi ada juga hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim yang mana kata Rasulullah, tidak seorang di kalangan kamu masuk ke dalam syurga dengan amalan dia. Lalu tu sahabat kata, qal wala anta ya Rasulullah, tidak juga wahai Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal wala ana, tidak juga aku, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl, akan tetapi Allah Taala telah mengelubungi aku dengan rahmat dan anugerah daripadanya. Sebab itulah aku dapat mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan pernah kita cerita sebelum daripada ni, Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Syarah Sahih Muslim cuba menjelaskan perkara tersebut. Yang mana kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, bal ma'nal ayat, bahkan makna ayat ini adalah anna dukhulal jannati bisababil a'mal, sesungguhnya masuk syurga adalah dengan sebab amalan kebaikan. Thumma at-tawfiqu lil a'mal wal hidayatu lil ikhlas fiha wa qabuluha Allah mir rahmatillahi wa fadlih. Tetapi taufik, dapat taufik sehingga kita mampu melakukan amalan kebaikan. Allah Ta'ala bagi hidayah sehingga kita mampu ikhlas dalam melakukan amal kebaikan. Penerimaan amalan kebaikan kita itu adalah daripada rahmat dan kurniaan daripada Allah. Andai kata tidak ada rahmat dan anugerah daripada Allah, nescaya kita tidak mampu untuk melakukan apa jua amal kebaikan. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mampu kita melakukan kebaikan, meninggalkan kemungkaran, sebenarnya itu adalah anugerah dan rahmat daripada Allah. Maka tidak salah kita kata masuk syurga dengan amalan kebaikan, dan juga kita tidak salah kita kata masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara ringkas, sebab sebelum ni kita bincang secara panjang lebar dah permasalahan ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ini di antara hadis yang menjadi dalil bahawasanya tingginya kedudukan sembahyang, sehingga dengan memperbanyakkan ibadat sembahyang, seseorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala dapat mencapai kedudukan yang tinggi di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Seterusnya, wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala hafiztu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin, raka'ataini qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'da al-maghribi fi baytihi wa raka'ataini ba'da al-'isha'i fi baytihi wa raka'ataini qabla as-subhi, muttafaqun alayh, wa fi riwayatin lahumā wa raka'ataini ba'da al-jum'ati fi baytihi. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma telah mengatakan, aku memelihara, maksud dia aku memelihara, aku ingat lagi lah, aku hafal lah. Itu maksudnya. Aku memelihara, aku ingat, aku hafal
10 rakaat yang aku perolehi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ingat, aku apa? 10 rakaat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa buat. Iaitu 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat lagi sesudah zuhur. Okey, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 4 rakaat. 2 rakaat sesudah maghrib di dalam rumahnya. Lepas daripada maghrib, Rasulullah buat dalam rumah dia 6 rakaat. 2 rakaat sesudah isyak, 8 rakaat juga di dalam rumahnya. Dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi 10 rakaat. Hadis ni muttafaqun alaih, maksudnya riwayat Bukhari dan Muslim. Manakala menurut riwayat yang lain yang juga daripada Bukhari dan Muslim, ada penambahan menyebut 2 rakaat sesudah salat Jumaat di dalam rumahnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar menceritakan bilangan rakaat sembahyang yang dia lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa lakukan. Sembahyang ni dinamakan sembahyang sunat rawatib. Sembahyang sunat yang mengiringi sembahyang sunat kapik. Sembahyang fardu. Cakap kita sembahyang kapik fardu lah. Ada sembahyang sebelum daripada fardu, ada sembahyang lepas daripada fardu. Okey. Yang mana dalam hadis ni Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma menceritakan bahawasanya hak yang dihafal daripada apa hak yang dilakukan oleh Rasulullah sebanyak 10 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur ni Rasul sembahyang sokmo. 2 rakaat lepas daripada zuhur Rasul dah tinggal ni. 2 rakaat selepas daripada maghrib, 2 rakaat selepas daripada isyak, dan 2 rakaat sebelum daripada subuh. Jadi oleh kerana benda ni sentiasa dilakukan oleh Rasulullah, maka ulama fiqh mengatakan sembahyang ni adalah sembahyang sunat rawatib yang muakkadah. Sembahyang sunat rawatib yang muakkad ataupun muakkadah. Tapi sebenarnya kena kata muakkadah, bagus sesuai. Baik, tak apalah kita kata muakkad pun tak apa. Sembahyang sunat rawatib muakkad. Apa makna muakkad? Asal makna muakkad yang dikuatkan. Maksud benda dikuatkan, tuntutan daripada agama adalah kuat supaya kita melakukannya. Tapi tuntutan dia tidaklah sampai kepada tuntutan wajib. Kerana apakah muakkadah? Kerana perkara ini sentiasa dilakukan oleh Rasulullah. Jadi apabila benda tu sunat, Rasulullah buat sokmo-sokmo, jadi muakkad. Baik. Dalam hadis ini 10 rakaat. Namun di sana ada hadis yang lain. Yang mana nanti kita akan baca lepas daripada ni. Dalam lebih kurang 2 hadis lagi kita akan baca. Yang mana yang diriwayat daripada Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Yang mana kata Aisyah, kana la yada'u arba'an qabla adh-dhuhri. Rasulullah tidak pernah tinggal 4 rakaat sebelum daripada zuhur. Tadi 2 rakaat. Jadi ada riwayat yang kedua yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, dan begitu juga riwayat daripada Ummu Salamah, tak salah ingat, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tinggal 4 rakaat sebelum daripada zuhur. Hak yang riwayat Abdullah bin Umar 2 rakaat sebelum zuhur. Riwayat Aisyah 4 rakaat sebelum daripada zuhur. Maka sebab itulah mengikut pandangan sebahagian daripada ulama bahawasanya sunat rawatib hak yang muakkadah adalah sebanyak 12 rakaat, berpandukan kepada hadis yang diriwayat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Walau bagaimanapun ada juga sebahagian daripada ulama mengatakan 10 rakaat. Tapi hak yang sebahagian ulama mengatakan sebanyak 12 rakaat. Hak ni hak muakkadah. Nanti kita akan bincang pula hak yang sunat rawatib, hak yang ghairu muakkadah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana benda ni tidak ditinggalkan oleh Rasulullah, maka sebaik-baiknya untuk kita mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah adalah kita tidak tinggalkan perkara ni. Buatlah walaupun secara ringkas, sebelum daripada sembahyang zuhur, lepas daripada sembahyang zuhur, sebelum daripada selepas daripada sembahyang maghrib, selepas daripada sembahyang isyak. Kalau sekiranya kita ada hal-hal yang tidak dapat nak elok sehingga kita tidak mampu buat, maka boleh kita qada, tidak menjadi masalah. Boleh kita qada. Bukan sunat kita qada sembahyang yang ditinggalkan. Kalau sembahyang fardu hak yang ditinggalkan wajib qada, manakala sembahyang sunat hak yang ditinggalkan sunat qada. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah qada sembahyang sunat zuhur selepas daripada sembahyang fardu asar. Lepas daripada sembahyang fardu asar, Rasul sembahyang. Maka Ummu Salamah kata, sebelum daripada ni Rasul lagang. Tiba-tiba Rasul sembahyang lepas asar. Maka kata Rasulullah, ni dia adalah 2 rakaat
sembahyang sunat zuhur yang aku tidak sempat sembahyang kerana ada rombongan hak yang datang. Ada orang mari, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dak sembahyang. Maka Rasul qada selepas daripada sembahyang asar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita dengar hadis Rasulullah, kita tahu hukum hakam, ni adalah satu kelebihan dah. Cuma kelebihan hak yang selagi adalah kita amalkan apa hak yang kita dengar. Tu hak penting tu. Amalkan. Yang amal ni payah sikit payah sikit. Bukan payah sikit, payah banyak. Kita tak payah banyak Bukan payah sikit, payah banyak. Seterusnya katanya wali muslimin kana idza tala'a al-fajr la yusalli illa rak'atayn khafifatain. Menurut riwayat Imam Muslim disebutkan apabila fajar telah terbit, apabila keluar dah fajar, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi salat sunat kecuali hanya 2 rakaat yang ringan. Rasul tidak sembahyang melainkan 2 rakaat yang ringan. Apabila keluar fajar, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sembahyang melainkan 2 rakaat yang ringan sebelum daripada sembahyang fardu subuh. Rasul tak sembahyang dah. Okey, dah boleh tak sembahyang? Rasulullah tidak sembahyang apabila keluar fajar sehingga sembahyang fardu subuh melainkan 2 rakaat, 2 rakaat yang ringan, yang ringkas. Ini dipanggil 2 rakaat sembahyang sunat subuh, ringkas je. Rasul sembahyang ringkas je. Dalam riwayat yang diriwayat oleh Imam Abu Daud daripada Abu Hurairah, Rasulullah membaca pada rakaat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Tapi kena ingat lepas daripada baca Fatihah. Fatihah tu kita dah kabodah, hak tu hak wajib. Lama kan faham qul ya ayyuhal kafirun saja, qul huwallahu ahad saja. Rasulullah baca rakaat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad setelah daripada Fatihah. Ringkas sangat tu. Allahu Akbar, baca Fatihah, lepas tu qul ya ayyuhal kafirun, lama mana sangat qul ya ayyuhal kafirun. Lepas tu rakaat yang kedua baca Fatihah, qul huwallahu ahad. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud daripada Abi Hurairah, kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi rak'atayil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Pendek je. Manakala riwayat Imam Muslim daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Abdullah bin Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atayil fajri, Rasul sentiasa membaca pada 2 rakaat sembahyang fajar. Pada rakaat yang pertama Rasul baca lepas daripada Fatihah, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim. Boleh tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 136. Rasul baca untuk rakaat yang pertama lepas daripada baca Fatihah satu ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 136. Manakala rakaat yang kedua Rasul baca pada rakaat yang kedua adalah qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ila akhiril ayah. Hal tu boleh tengok dalam surah Al-Imran ayat 64. Jadi maksudnya Rasul baca pada rakaat yang pertama ayat 136 daripada surah Al-Baqarah, manakala rakaat yang kedua Rasul baca ayat yang ke-64 daripada surah Al-Imran. Baik. Jadi ringkas sangatlah Rasul sembahyang. Jadi dalam hadis riwayat Imam Muslim menyebut bahawasanya Rasulullah apabila keluar fajar Rasul tidak sembahyang melainkan 2 rakaat yang ringan. Maka ulama pun bincang, dah boleh tak kita nak sembahyang lagi selain daripada 2 rakaat? Jadi kita bangun awal dah duduk masjid tu imam mari lewat. Kita sembahyang dah 2 rakaat sembahyang sunat subuh. Nak sembahyang, boleh tak nak sembahyang lain lagi selain daripada 2 rakaat tu? Sebelum daripada sembahyang fardu subuh, selepas daripada kita sembahyang sunat subuh. Dalam masalah ni ulama fiqh berselisih pandangan sebenarnya. Ada sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan tidak ada dah sembahyang setelah daripada keluar fajar sebelum daripada sembahyang fardu subuh melainkan 2 rakaat sahaja. Tak boleh nak buat selain daripada 2 rakaat. Apabila keluar fajar, tak boleh dia nak sembahyang selain daripada 2 rakaat sembahyang sunat fajar subuh. Sebelum daripada sembahyang fardu subuh lah. Baik. Itu pandangan sebahagian ulama. Namun pandangan ni bukan pandangan yang dipegang di dalam mazhab Imam Syafi'i. Pandangan yang dipegang di dalam mazhab Imam Syafi'i, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sembahyang, namun tidak ada larangan yang jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh sembahyang pada waktu itu. Maka sebab itulah mazhab Imam Syafi'i kata Rasul nak sembahyang tapi tak ada masalah, nak sembahyang pun tidak menjadi masalah kerana tidak ada larangan. Tak ada masalah nak sembahyang. Hak tak boleh lepas daripada sembahyang subuh. Kerana di sana ada larangan. Rasul kata la salata
ba'da salati subhi. Tidak ada sembahyang selepas daripada sembahyang subuh. Baik. Jadi kesimpulan, sekali lagi kita buat kesimpulan, apabila keluar fajar, maksud benda keluar fajar, masuk waktu subuh, maka kita sembahyang 2 rakaat sembahyang sunat subuh. Lepas daripada kita sembahyang 2 rakaat sembahyang sunat subuh, sebelum daripada kita sembahyang fardu subuh, boleh tak kita nak sembahyang lain lagi? Nak sembahyang lain lagi boleh ke tak? Dalam masalah ni ulama fiqh berbeza pandangan. Kerana melihat kepada ada beberapa dalil yang pada zahirnya saling bercanggah. Dia pada hakikatnya tidak bercanggah pada zahirnya. Nampak gini kata tak boleh, gini kata boleh. Maka ada sebahagian daripada ulama, dan ini adalah pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, bahawasanya tidak menjadi masalah kita sembahyang 2 rakaat setelah daripada keluar fajar, kita sembahyang selain daripada 2 rakaat setelah daripada fajar, sebelum daripada sembahyang subuh, tak ada masalah. Dan ini pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Namun ada pandangan yang kedua, iaitu pandangan sebahagian daripada ulama fiqh. Dia kata tidak ada dah sembahyang setelah daripada kita sembahyang sunat subuh 2 rakaat, walaupun kita tak sembahyang lagi subuh, tak ada dah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghadah, rawahu al-Bukhari. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha telah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan solat 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum solat subuh. Rasul tidak pernah tinggal 4 rakaat sebelum zuhur. Ini hadis yang diriwayat daripada Aisyah. Maka sebahagian daripada ulama menjadikan hadis ini mengatakan bahawasanya sembahyang sunat rawatib yang muakkadah bukan 10 rakaat tapi 12 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, lepas tu 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak, 2 rakaat sebelum daripada subuh. Jadi zuhur 6 rakaat dah. Selepas maghrib 2 rakaat 8, selepas isyak 2 rakaat 10, sebelum subuh 2 rakaat jadi 12. Itu sembahyang sunat rawatib yang muakkadah. Sebab Aisyah kata Rasul tidak pernah tinggal, Rasul sentiasa buat 4 rakaat sebelum daripada zuhur. Cuma 4 rakaat sebelum zuhur nak buat ni, nak buat macam sembahyang zuhur ke ataupun buat 2 rakaat 2 rakaat. Ni perlu kita kena bincang juga. Baik, kita nak buat 4 rakaat 1 salam ataupun 4 rakaat 2 salam. Dia boleh kita kata 4 rakaat 1 salam, dan boleh kita kata 4 rakaat 2 salam. Dan 4 rakaat dalam hadis ni sebut 4 rakaat aja. Maka ulama bincang masalah ni. Ada sebahagian daripada ulama melihat kepada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul lail mathna mathna, sembahyang malam 2-2. Ada hadis sebut lagu tu, sembahyang malam 2 rakaat 2 rakaat. Jadi bermakna sembahyang siang tak ada masalah lah. Nak buat lebih daripada 2 rakaat pun. Ada hadis yang lain Rasul kata salatul lail wan nahar mathna mathna, sembahyang malam dan siang 2-2. Ada riwayat gitu. Maka sebahagian daripada ulama dia melihat kepada ada asar daripada sahabat melakukan 4 rakaat sekaligus, dan ada hadis yang menyatakan sembahyang siang hari pun 2 rakaat 2 rakaat. Maka kata ulama boleh belaka lah. Nak buat 4 rakaat dengan 1 salam pun boleh, nak buat 4 rakaat dengan 2 salam pun boleh. 4 rakaat sebelum zuhur kita nak buat 4 rakaat dengan 1 salam pun tak apa, 4 rakaat dengan 2 salam pun tak apa. Hak tak boleh buat 4 rakaat dengan 4 salam. 1 rakaat salam. Tu Rasul tak buat lah gitu. Rasul tak buat lagu tu. Sembahyang sunat sebenarnya boleh je kita buat sembahyang sunat mutlak, boleh je 1 rakaat 1 salam. Maksudnya sembahyang sunat rawatib tak boleh lah buat 1 rakaat 1 salam, 1 rakaat 1 salam. Baik. Jadi boleh kita buat 4 rakaat dengan 1 salam, dan boleh kita buat 4 rakaat dengan 2 salam. Mana lebih afdal? Dengan sebahagian ataupun majoriti ulama mengatakan hak yang lebih afdal bahawasanya 4 rakaat dengan 2 salam. Itu hak yang lebih afdal. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia wa anha qalat lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala shay'in min an-nawafil ashadda ta'ahuda minhu ala rak'atayil fajri. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha telah menceritakan pula bahawa belum pernah ada sesuatu solat sunat pun yang sangat diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada 2 rakaat sunat fajar.
Maksudnya sebanyak-banyak sembahyang sunat, kata Aisyah, aku tengok tak ada pun sembahyang sunat yang paling Rasulullah ambil berat, Rasulullah paling jaga berbanding dengan 2 rakaat sembahyang sunat fajar. Sembahyang sunat fajar di sini adalah sunat, sembahyang fajar di sini ada sembahyang sunat fajar, sembahyang sunat sebelum daripada sembahyang fardu subuh. Dia kita panggil sembahyang sunat subuh dan panggil juga sembahyang sunat fajar, benda sama. Maksudnya 2 nama bagi hakikat yang satu, sama dengan 5% je. Sama dengan 5%. Jadi memang nama berbeza tapi hakikat sama je. Kita minta dengan mak kita, mak nak pergi sama. Mak ambil 5% dalam beg oh. Kita kata tak mau 5%, nak sama. Mak kata budak ni aku tang tanya pu 5% dengan sama je. Sama juga 2 rakaat sembahyang sunat fajar sama dengan 2 rakaat sembahyang sunat subuh. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sembahyang sunat, kata Aisyah, aku tengok yang paling Rasulullah jaga adalah 2 rakaat sembahyang sunat fajar ataupun 2 rakaat sembahyang sunat subuh. Wali Muslim, dan hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wali Muslimin raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Menurut riwayat Imam Muslim disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat sunat fajar lebih baik daripada dunia berserta segala isinya. Allah Rabbi, tak boleh nak banding. 2 rakaat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Leni orang baloh, orang bunuh, berlaku peperangan. Kadang-kadang kerana tu je, kerana nak gebuk dunia je. Nak gebuk minyak, nak gebuk binatang tu, nak gebuk binatang ni, nak macam-macam nak gebuk. Tetapi sebenarnya 2 rakaat fajar, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih baik di sisi Allah berbanding dengan dunia dan isinya. 2 rakaat fajar, sebenarnya 2 rakaat lebih baik. Sebab dia lebih baik kerana dunia adalah binasa. Manakala apa yang ada pada Allah adalah kekal. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada pada sisi kamu adalah binasa, manakala apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Mu milik banyak mana pun dunia, semuanya binasa. Berbanding dengan apa yang ada di sisi Allah, dia akan kekal. Maka pastinya benda yang kekal jauh lebih baik daripada benda yang binasa. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan isinya, sebenarnya ulama hadis sendiri berbeza pandangan di dalam menghuraikan maksud hadis ini. Ada sebahagian daripada ulama hadis kata 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan isinya, maksudnya kalau kita kira dengan harta dunia, rumah ke, tanah ke, emas, perak ke, binatang ke, apa juga yang ada di atas dunia ni, kalau kita nak banding dengan 2 rakaat fajar, lebih baik 2 rakaat fajar. Okey, itu pandangan yang pertama. Manakala pandangan yang kedua, dia kata maksud 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan isinya adalah kalau sekiranya kita memiliki harta penuh dunia dan isinya dan kita infak harta tersebut fi sabilillah, kalau kita nak banding dengan 2 rakaat fajar, lebih baik lagi 2 rakaat fajar berbanding dengan kita infak harta kita sebanyak dunia dan isinya. Cuma pandangan yang majoriti ulama hadis mengatakan huraian yang pertama. Huraian yang pertama yang mengikut pandangan majoriti ulama. Maksudnya kalau kita nisbahkan dengan harta-harta dunia, hak yang ada atas dunia, kalau kita nak banding dengan 2 rakaat fajar, maka pastinya 2 rakaat fajar adalah lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak pergi dah, nyala lampu nyala dah, kena berhenti sini dulu dah. Insyaallah kita berdoa kepada Allah, kita mengharapkan ada keberkatan majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini, dan semoga sama-sama dapat mengambil manfaat. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أكرمنا بالإخلاص في القول والعمل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.